Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa nafa'a al-intifa' wal ifada wal istifada wal hasala tamasuk bi kitabillahi wa iktiwa wa jalla qurbi wa sawabihi al-hadrat sayyidina syafi'ina rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu Usan ila ruhil imam qutb al-irsyad wal ibad al-habib Abdullah bin Alwi Muhammad al-Haddad wa ila ruhil habib Salim bin Abdullah bin Umar al-Syatiri wa ila ruhi walidina wa walidikum amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin amah wa man ammara hadzal makan sabiqan wa lahiqan wa man tasaddaqa fihi wa man abada Allah fihi inna Allah yaghshahum bi rahmah wal maghfirah wa yaskinuhum al-jannah wa yahtimu lana wa lakum bil husna fi khairin wa lutfin wa afiyah وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. InsyaAllah pada kesempatan kali ini pagi Jumat Mubarakah kita akan teruskan pengajian kitab Adab Sulukul Murid yang mana kita sampai kepada bab tentang Salat tahajud ya. Muka surat 58. 58 ya. Baik. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darani amin. Wal yakun laka ayyuhal muridu hazzun min at-tahajjudi fa innal layla waqtu khalwatil 'abdi ma'a maulahu. فأكثر فيه من التضرع والاستغفار وناجي ربك بلسان الذلة والاضطرار عن قلب متحقق بنهاية العجز وغاية الانكسار واحذر أن تدع قيام الليل فلا يأتي عليك وقت السهر إلا وأنت مستيقظ ذاكر لله سبحانه وتعالى. Berkata Imam Haddad rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Jadikanlah untukmu wahai para murid bagian dari tahajud. At-tahajud sebagaimana Allah SWT berfirman kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa minal laili fatahajjat bihi, dan daripada sebagian malam maka tinggalkanlah atau laksanakanlah tahajud. Arti tahajud itu sendiri adalah tarkul tarkul jahdi atau tarkul naum, meninggalkan tidur. Tahajud adalah meninggalkan tidur untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu semua solat yang kita laksanakan di malam hari selepas tidurnya kita, ketika kita dah bangun tidur malam hari kemudian kita solat, itu semuanya dikatakan tahajud. Sebab solat tahajud adalah solat yang mana solat ini dilakukan kerana kita meninggalkan tidur kita. Kemudian kita solat. Oleh itu kalau ada orang solat hajat, Ustaz saya malam tadi solat hajat, adakah saya solat tahajud? Solat tahajud juga. Jadi segala solat yang dilakukan di malam hari selepas tidur, sebelum subuh pastinya kalau selepas subuh itu lain sudah, qada nama dia. Dilakukan bangun tidur malam hari selepas tidurnya, maka dinamakan solat tersebut tahajud. Walaupun dia setakat solat witir sahaja. Saya setakat solat witir sahaja Ustaz, 3 rakaat, itu pun tahajud. Maknanya kita sudah bertahajud. Oleh solat tahajud sendiri sebagian ulama tak perlu ada niat. Yang penting kita lakukan solat malam di waktu malam hari. Kalau tidur selepas maghrib nantinya makruh tidurnya.
Sebabkan dimakruhkan tidur antara maghrib dan isya. Memang ada sebagian orang beranggapan kalau macam tu saya ni agak susah nak solat nak solat tahajud. Melainkan saya kena berfikir atau kena solat isyak nanti diakhirkan sebab saya akan merasa terbebani dan saya akan mudah untuk solat tahajud, yakni bangun selepas tidur. Tapi masalahnya orang yang tidur antara maghrib dan isyak itu tidurnya makruh. Lebih-lebih kalau dia dah tahu waktu isyak masuk dan dia tidur. Itu pun makruh juga. Sebab siapa yang tidur selepas masuk waktunya solat dan dia tak solat, maka hukumnya makruh sekiranya dia menyangka dirinya akan bangun sebelum keluar waktu. Tapi kalau dia dah pasti, kalau dia tidur selepas waktu solat ini, dia tak terus solat, dia tidur dulu dan dia yakin dia akan terlajak keluar waktunya, haram tidurnya sekarang. Haram tidurnya. Baik. Jadi Imam Haddad menggalakkan kepada kita untuk kita mewajibkanlah pada diri kita sendiri, melazimkan solat malam itu sendiri. Dikatakan tahajud juga. Dikatakan solat tahajud. Solat tarawih. Solat tarawih, solat tasbih itu disebut qiyamul lail. Walaupun lepas tidur dia sebut solat. Kalau yang selepas tidur dia tahajud lah. Kalau kita tarawih selepas isyak langsung lepas isyak, solat qiyamul lail nama dia. Kalau kita laksanakan solat tarawih tadi selepas tidur, contohnya kita nak buat yang pusingan kedua solat tarawihnya, maka solat pusingan kedua solat tahajud. Dia katakan solat tahajud. Solat apa yang perbezaan antara qiyamul lail dan solat tahajud? Itu perbezaannya itu saja. Qiyamul lail adalah solat yang dilaksanakan di waktu malam. Malam ni bila malam ini? Malam ini ya selepas terbenamnya matahari. Jadi semua solat sunnah solat wajib itu tak perlu dibahas sudah. Sebab dah dimaklumi hukumnya. Semua solat sunnah yang dilakukan selepas terbenamnya matahari solatul lail nama dia. Solatul lail. Bahkan solat isyak pun, orang yang solat isyak, ba'diyah isyak, itu dikatakan dia dah qiyamul lail. Tapi solat tahajud itu lebih khusus lagi. Sebab solat tahajud itu memerlukan tidur dulu. Baru dia bangkit daripada tidur, bangun tidur. Jadi kesimpulannya macam mana? Kesimpulannya setiap tahajud, setiap solat tahajud adalah solatul lail. Tapi tak semua solatul lail adalah tahajud. Macam tu. Dikarenakan seorang murid ini mengaku atau ingin hampir dan mengaku mencintai Allah Subhanahu wa taala. Sedia maklum kalau orang tidur sampai tak bangun malam sampai subuh, bahwasanya telah kencing di telinganya syaitan. Waqad bala fi udunihi syaitan. Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri ketika kelas pagi kelas subuh macam tu, ada kelas nahwu, ditanya anak-anak muridnya semuanya, siapa di antara kalian yang malam tadi tak bangun? Atau terus disebutkan yang tak bangun malam tadi cepat pergi bilik air, basuh telinga masing-masing, sebab di sana ada kencing syaitan. Syaitan ini di badan kita ni ada bahagian-bahagiannya. Tanda syaitan itu telinga kita. Bukan mata kan? Tak boleh buka mata. Maksudnya apa? Tapi dia tak bangun-bangun, tidur. Mata Tak, itu ikatan. Kan ada satu hadis, idana ma'hadukum yaqidu syaitan yaqidu syaitan, yakni mengikat syaitan ketika kalian tidur dengan tiga ikatan. Setiap ikatannya akan menyeru lailaka tawilun atau lailuka tawilun. Malammu masih panjang.
Tengoklah kalau kita bangun malam, panjang lagi, lama lagi subuh, tidur balik. Kan macam tu kan? Selalunya kan seperti itu. Kita bangun, itu kalau dah bangun, berzikir kepada Allah, satu ikatan tu terlepas. Tapi masih ada dua ikatan. Yang dua ikatan tu masih ingatkan, kita dah berzikir. Ini syaitan ni. Kita ketika tidur, pastilah siapa saja. Malam lama lagi subuh sekarang agak lambat, sekarang dah lambat sikit, pasti enggak ada benda yang berbisik macam itu syaitan lah. Ikatan syaitan tu memang kandungannya seperti itu, otomatik itu sudah. Ketika dia berzikir, maka terbukalah satu ikatan. Tapi yang ada lagi dua ikatan, ikatan masih panjang. Tengoklah jam tu, jam berapa, lama lagi subuh, baringlah lagi. Dia tak nak baring, buat kopi dulu, buat berita, baca berita dulu, buat benda-benda yang lara. Dia tak akan terus ajak ibadah. Masak Maggi dulu kan. perut lapar kan? Perut lapar kan? Makan dulu. Lepas makan boleh khusyuk nanti solatnya. Tipu dia. Jajak lagi, subuh lagi 5 minit baru nak solat. Apa benda? Itulah syaitan. Lala sekali dia nanti lepas makan apa semua sakit perut pula. Sakit perut sampai azan subuh. Berjayalah syaitan. Jadi ikatan tadi nak buka yang pertama kena berzikir selepas bangun tidurnya. Yang kedua berwuduk baru terlepas. Wuduk pun kita masih kadang pergi dapur, pergi tengok phone. Banyaklah mesej. Tahniah semuanya dapat PM baru. Dan banyak mesej, grup ini lama-lama. Cak lagi tak apa sekejap. Lala sekali solat 2 je. Sepatutnya dia boleh istighfar, boleh baca Al-Quran. Hasil akan ditangguh oleh syaitan. Itu kalau ikatan kita tak settlekan 3-3 ni memang akan ada bisikan-bisikan. Jadi terus zikir, terus ambil wuduk, kan? Kemudian terus solat. Kalau dah solat baru ikatan semua terbuka sudah. Ikatan semua terbuka, maka jiwa kita akan bersih, akan penuh semangat, tak ada dengki apa semua, positif lah istilahnya kita punya perasaan dan hilang rasa malas. Termasuk fadilah tahajud kan menghilangkan kemalasan pada seseorang. Tapi nak buat itu ya kena melawan malas itu sendiri. Baik, seorang murid yang mengaku cinta kepada Allah SWT, maka sudah wajib kepadanya untuk bangun malam. Oleh itu Nabi Daud AS pernah mendapat wahyu daripada Allah SWT. Ya Daud, Allah berfirman kepada Nabi Daud, Ya Daud, kadzaba man idda'a mahabbati fa idza jannahu al-lail nama anni. Wahai Daud, sungguh berbohong dan berdusta orang yang mendakwa dirinya cinta kepadaku, dan ketika malam hari datang, dia tidur meninggalkan aku. Sepatutnya kalau orang cinta tu, dia akan suka menyendiri, berdua, tempat sunyi, tempat sepi, tak ada orang kacau kan. Kalau masuk kedai pun pergi ujung sana yang tak ada orang tu. Duduk berdua, tak ada orang nak bincang, nak borak kan. Itu sepatutnya yang dibuat seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang Allah menyeru dia, ingin berduaan dengan dia, tapi dianya malah tidur. Ini istilahnya pendusta. Pendusta dan pembohong. Orang yang mendakwa dirinya mencintai Allah, akan tetapi ketika malam hari dia tak bangun untuk solat malam. Jadi solat tahajud ni wajib kepada Rasulullah SAW. Solat malam ni wajib kepada Nabi, tapi sunnah kepada kita. Ma'tuqat wilayatun illa fi jawfil lail. Tidak akan dilantik atau kewalian tersebut, yang tidak diberikan dan dilantikkan kewalian, magam wali, melainkan di pertengahan malam. Di pertengahan malam. Orang kebanyakan diangkat menjadi wali kekasih Allah SWT adalah di waktu malam hari. Baik. Dikatakan bagian daripada tahajud kerana malam adalah waktu berduaan bagi seorang hamba dengan Tuhannya. Ya. Bagi berduaan seorang hamba pada Tuhannya. Dan kita disunahkan bila malam hari selepas solat kita baca Quran atau baca Quran dalam solatnya. Sebab ada ada 3 suara yang Allah sangat suka dengan suara tersebut.
Salasu sautin yuhibbuhullah. 3 suara ini Allah mencintainya. Yang pertama suara ayam. Suara ayam sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW kan. Bila kalian mendengar idza sami'tum ketika kalian mendengar ayam tu kokokan ayam berkokok, maka mintalah kepada Allah al-afiyah. Kerana sesungguhnya dia telah melihat malaikat. Malaikat ada kat ni, kita berdoa terus disampaikan nanti oleh malaikat. Jadi kalau kan ada pada hadis Rasulullah kan. Ada hadis Nabi. Bila kalian mendengar suara ayam berkokok, itu maknanya dia melihat malaikat. Sebab memang pandangan ayam ni ketika ada cahaya, mata dia tu lebih kuat daripada manusia. Sampai 80 kali ganda dikatakan. Kalau kita kena matahari dah silau dah, tak boleh tengok. Tapi kalau ayam tengok matahari itu masih boleh tembus lagi. Di belakang matahari itu cahaya itu boleh nampak. Wallahu a'lam kalau Lailatul Qadar ayam ni. Mungkin asyik berkokok je kan. Kan malaikat naik turun. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Turun naik malaikat. Mungkin penat juga berkokok terus. Tapi Lailatul Qadar pastilah malaikat itu naik turun, dan termasuk tanda malaikat naik turun adalah ketika kokokkan ayam tadi. Subhanallah ya, kalau kita pasan, kalau yang ada ayam ya. Ayam berkokok ni bukan selepas subuh. Tapi dia pukul 3, 3:30 itu berkokok ni. Baik. Yang kedua, suara yang dicintai oleh Allah SWT adalah bacaan Quran pada waktu malam. Bacaan Quran pada waktu malam. Kalau kita berjumpa orang yang kita cintai, confirmlah kita bagi sesuatu yang dia suka kan. Dia suka apa? Suka makanan, dia bawa makanan. Macam tadi nak nampak makanan tadi. Lepas tu dia suka pakaian, dibawa pakaian. Sesuatu yang disukainya. Jadi kalau kita solat tahajud, sebab kita cinta kepada Allah, ya kita buat sesuatu yang Allah suka. Allah suka apa? Suka suara orang, suara hambanya yang membaca Al-Quran pada waktu malam. Ya, waktu malam memang terbahagi para ulama. Kalau kita baca fadilah bacaan Al-Quran, antara siang dan malam, malam lebih afdal. Antara malam kan ada malam pertama, maksudnya bahagian pertama, bahagian pertengahan, bahagian akhir. Yang paling afdal yang akhir. Kemudian pertengahan. Kalau tak ya yang permulaan. Permulaan ini daripada maghrib sampai 4 jam berikutnya. Itu. Tapi malam alhasil lebih afdal daripada siang. Banyaklah walaupun ada pendapat khilaf. Sebab Nabi Isra pada waktu malam, kemudian pelantikan ini pada waktu malam, alhasil ada khilaf. Malam memang afdal. Dikatakan dalam satu hadis qudsi ya, sesiapa yang menyibukkan dia berzikir dan membaca ayat suciku sampai-sampai dia tak dapat meminta, maka aku akan bagikan kepadanya lebih baik daripada permintaannya. Oleh sebab itu orang ni tak perlu banyak doa sebetulnya. Yang perlu diperbanyak tu baca Qurannya. Kalau kita asyik doa, ya Allah, ya Allah, ya Allah, lepas tu tengok bola, Piala Dunia malam ni. Baik tak payah tengok doa, tak payah doa sudah. Bola tu tutup baca Quran. Itu sebab permintaan manusia, Allah itu berpengalaman sudah tentang soalan manusia ni. Berpengalaman sudah lebih tahu. Awak pasti minta panjang umur, minta sehat, minta takut neraka, minta surga, minta anak-anak soleh, anak bakti. Inilah permintaan manusia. Ya ni Allah dah tahu benda-benda macam ni. Kan Allah dah tahu kita nak, ada yang nak kaya, ada yang nak selamat. Permintaan seperti itu. Nak minta apa lagi kita? Eloknya itu yang diperbanyak adalah Al-Quran. Walaupun doa itu sendiri adalah ibadah. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa ini adalah intisari ibadah itu sendiri. Ya kita dianjurkan berdoa itu sendiri. Tapi tak sedikit ya, minta rezeki, kadang minta luas rezeki. Ya Allah, mudahkanlah anak saya nak temu duga hari ini nak kerja, temu duga nak masuk sekolah, masuk universiti kan. Itulah permintaan orang tua kadang kan. Dan Allah dah tahu semuanya. Itu permintaan mulai zaman dahulu sampai sekarang. Jadi Allah dah pengalaman benda ni.
Yang tak ada ini apa? Istiqomah seorang hamba, solat tahajud dan baca Al-Quran. Kalau kita nak beratkan, jangan beratkan kepada doanya, tapi kita beratkan kepada Al-Qurannya. Istilahnya apa? Istilahnya kalau nak target tu, target baca Al-Quran. Baik, saya insya-Allah baca katakanlah setengah jam sebelum subuh untuk Al-Quran. Kemudian saya akan bagi untuk doa mungkin 15 minit. Pada waktu tertentu dia bangun hanya cukup setengah jam saja. Apa yang dia buat? Nak doa ke nak baca Quran? Baca Quran saja. Sebab para salaf seperti itu. Para salaf ini bukan solat saja. Ya memang kalau kita baca syama'il Nabi, kan, beberapa riwayat meriwayatkan Nabi itu solat tahajud sangat lama kan. Baca Al-Baqarah, Al-Imran, Al-Maidah, Nisa semua dalam serentak dalam satu rakaatnya. Itu yang dibuat oleh salaf itu. Selepas solat yang panjang tersebut, mereka juga baca azkar qiyamul lail, Asmaul Husna, kan baca Asmaul Husna kan dikabulkan oleh Allah SWT. Baca zikir-zikir yang lain, zikir malam tu banyak zikir-zikir malam. Nah, itu semua dibaca. Tapi kalau dah waktu hanya cukup salah satunya antara Al-Quran dan zikir, maka Al-Quran lebih diutamakan. Al-Quran lebih diutamakan. Ya kalau memang kita tak mampu nak setengah jam sebab bangun tidur kan, kadang ngantuk, tak fokus apa semua. Ya kalau tak mampu ambillah 10 minit untuk Al-Quran. Janji ada Al-Quran di waktu malam. Inna Quran al-farji kana masyhuda. Sesungguhnya bacaan Al-Quran di waktu fajar, ada mengatakan sebelum subuh, adalah disaksikan oleh para malaikat dan pahalanya sangat besar. Itulah kesukaan, hobi orang-orang soleh kita. Yani laula qiyamul lail ma'hubbi baga'ud dunya ma'uhibbu baga'a fid dunya. Katakan, seandainya tak ada ibadah salat malam ini, saya tak selesa dah hidup di dunia ini. Lebih baik saya mati. Tapi Al-Habib Abdullah bin Rasyadiri berkata, saya tak selesa hidup di dunia ini. Ma'uhibbul baga' fid dunya. Saya tak cinta, tak sukalah hidup di dunia melainkan kerana 3 ni. Pertama dakwah, yang kedua mendidik anak, yang ketiga solat malam. Jadi solat malam tu pasti ada sudah. Solat malam pasti ada. Sebab itu adalah target kehidupan ya, yakni tujuan kehidupan seseorang. Banyak manfaatnya sebetulnya salat tahajud. Baik. Untuk mudahnya salat tahajud, ya, syarat-syarat salat tahajud sudah ini ya, sudah saya kongsikan ya. Ada 3 itu kan. Oh suara belum habis lagi. Baik, suara yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, suara ayam, kemudian suara bacaan Quran, yang ketiga suara istighfar. Suara istighfar di waktu malam, maksudnya di hujung malam. Suara istighfar manusia, hamba Allah di waktu malam. Itu disukai oleh Allah. Ya Allah, ampuni aku. Istighfar itu memang astagfirullahalazim, astagfirullah. Tapi kalau kita lebih khusyuk, kita lebih mendalami makna ampunan, minta ampun tu dengan bahasa Malaysia dan bahasa Melayu atau bahasa Inggeris ya. Tukar bahasa tak ada masalah. Lebih khusyuk, ya Allah. Saya kalau bahasa Melayu boleh menangis. Ampuni saya ya Allah, ampuni, menangis macam tu. Boleh menangis bahasa Malaysia. Sebab astagfirullah itu minta ampun juga. Istilahnya arti dia adalah minta ampun. Jadi betul-betul berzikir, mengingati Allah, minta ampun kepada Allah. Ya Allah, ampuni, minta maaf ya Allah. Mengingati dosa-dosanya. Itu dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu ya, yang suara 3 itu ya. Suara ayat, suara Al-Quran, suara bacaan Quran, dan suara istighfar. Wafil asharihum yastaghfirun, Allah berfirman ya. Dalam waktu sahur ni sebelum subuh, mereka ini orang-orang mukmin beristighfar. Jadi selepas, dan istighfar tu banyak sangat. Banyak jenis-jenis istighfar ya. Yang paling afdal kalau kita masa ini sangat, ya Sayyidul Istighfar itu sudah. Allahumma anta rabbi la ilaha anta khalaqtani, itu baca terus. Itu kalau kita boleh diterjemah sebetulnya istighfar tersebut.
Sayyidul Istighfar tu boleh terjemah. Sebab itu kan ada iktiraf awak mula-mula, mengakui Allah Tuhan, mengakui nikmat kita, nikmat Allah kepada kita, mengakui kita banyak dosa kepada Allah, sehinggalah kita lah sekali minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang istiqamah ni insya-Allah hajat dunia akhirat mudah sebetulnya solat tahajud. Sayyidina Hasan lagi ya, dia solat tahajud. Istilahnya dalam solatnya dia baca Al-Quran panjang. Kemudian selepas solat tahajudnya dia istighfar. Dengan istighfar saja ya, tanpa kita membahas kelebihan baca Quran dan solat tahajudnya, dengan istighfar saja, bila satu tempatan, satu kawasan, satu negara atau negeri, ahli istighfar penduduknya senang nak turun hujan, senang nak subur tumbuhannya. Bahkan orang dikatakan wastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'alukum jannatin wa yaj'alukum anhara. Yang akan dikurniakan kepada kalian harta, murah rezeki orang yang suka istighfar. Kemudian mudah dapat keturunan. Tapi istighfarnya betul-betul, lebih-lebih di waktu sahur ni. Kan ramai orang yang mengadu kadang dah berapa tahun tak dikurniai anak. Termasuk yang ditanyakan soalan ini ditanyakan kepada Sayyidina Hasan Al-Basri. Sayyidina Al-Basri baca istighfar ini. Rezeki baca istighfar, tak turun hujan baca istighfar. Habib Salim mengatakan istighfar, istiqomah 1 tahun saja. Berapa kali? 1000 kali. Lebih-lebih kalau dia boleh baca sebelum subuh. InsyaAllah apa hajat dia dikabulkan oleh Allah. Istighfar ni orang istiqomah 1000 kali setiap hari. Amalkan setahun, 1 tahun. Kabul saja. Memang berubah kehidupannya. Ya kita sebetulnya bukan ibadah kerana mengharap ridha Allah. Tapi kan orang kadang ada masalah yang mereka tak mampu sendiri, kahwin dah lama kan. Kemudian ini kerja dah lama, tak boleh nak buat apa-apa ni, tak ada. Istilahnya seperti itu. Baca istighfar, astagfirullahaladzim, lebih-lebih suruh solat tahajud. InsyaAllah mengalir harta. Mengalir dia punya rezeki nantinya. Sekiranya kita tak boleh buat sebelum subuh kan, jangan tak buat pula di waktu lain, buat di waktu lain. Bahkan ulama menggalakkan juga solat baca Quran selepas subuh kan. Selepas subuh lebih menguatkan atau mencairkan otak fikiran kita. Jadi otak yang beku ni susah nak menghafal kan. Bantai terus dengan Al-Quran selepas subuh. Nanti dia lembut sendiri. Dah lembut senang masuk. Para salaf sebelum anak mereka belajar pagi suruh baca Quran dulu. Bahkan bukan para salaf, orang Yahudi pun baca Quran dulu sebetulnya. Ada sebagian orang Yahudi yang sekolah-sekolah besar di universiti ini, yang mereka memang ingin kuat, memerlukan ketajaman dalam fikiran, mereka baca Quran. Dan kita orang Muslim tak nak baca Quran. Kita orang Muslim tak nak baca Quran. Bahkan para salaf mewajibkan solat tahajud. Siapa yang hari ini anak-anakku, siapa yang hari ini nak duit poket, nak duit untuk beli ini di sekolah, abah bagi duit sebelum subuh. Siapa yang tak bangun tak dapat duit. Jadi mereka akan bangun sebelum subuh. Kalau tak bangun, abang tak bangun malam tadi, ya sudah, esok kena bangun, hari ini tak dapat. Tak dibagi betul. Yang bangun dapat duit. Bahkan baby yang kecil pun ketika solat tahajud dikejut juga oleh para salaf sebagian. Dikejut, dibuat menangis, tak apa, janji dia bangun. Supaya jadi kebiasaan. Isteri tak bangun, suami bangunkan. Suami tak bangun, isteri siramkan. Salaf pada asalnya yang hidup sebelum 300 Hijrah. Asal dia macam. Tapi kadang kalimat salaf ini digunakan pada sebelum kita. Habib Abu Bakar Adni Al-Masyhur itu salaf kita dah meninggalkan kita. Yan, Habib Salim Syatiri, Habib Abdullah Syatiri. Bahkan Habib Abu Bakar Adni dia pernah berceramah tu tentang orang ni pasti menghabiskan masanya dengan kalau orang Indo tu begadang. Tahu bergadang, berjaga. Istilahnya kita akan
mudah untuk kita berjaga sebetulnya. Kadang kita berjaga tu dengan tengok phone, dengan tengok bola, dengan pasti ada berjaganya. Dan kenapa berjaga tu tidak digunakan untuk waktu malamnya? Sebetulnya boleh. Istilahnya badan kita ni sanggup menahan perkara tersebut. Menanggung nak berjaga ni sanggup sebetulnya. Kita je tak nak. Tapi lebih banyak dihabiskan kepada perkara yang sia-sia. Untuk solat tahajud, kemudahannya itu ada 2 syarat, zahir dan batin sebetulnya. Dalam Ihya, Imam Ghazali menerangkan. Yang zahir, kalau yang zahir ni syarat untuk mudah adalah tak banyak makan di waktu malam. Golilul akli, sedikit makan. Waktu malam jangan banyak makan. Di waktu malam tak banyak dimakan. Asyak tu maghrib tu. Macam malam tadi kan. Lepas baca Yasin apa semua kan makan. Ada makan malam tadi. Ya, tapi kadang kita tak boleh tolak juga kalau banyak tak ini. Tapi kebanyakan orang kalau dah makan banyak itu susah nak bangun. Susah nak bangun. Kenapa susah nak bangun? Selalunya lambat tidur. Kalau tak lambat tidur pun susah nak bangkit. Sebab orang kenyang ni suka borak sudah. Dah kenyang kan borak lah. Sampai malam nanti. PM baru borak. Makan minum. Kemudian yang kedua yang membantu kita untuk solat tahajud adalah tidur kailulah. Tidur kailulah, tidur sebelum zuhur. Tidur sebelum zuhur. Gillu fa inna syaitana la yagillu. Tidurlah kailulah, sesungguhnya syaitan tak tidur kailulah. Maksudnya apa? Kita nak menyalahi perbuatan syaitan itu sendiri. Orang yang tidur sebelum zuhur, insya-Allah malamnya itu mudah untuk solat tahajud. Perumpamaan yang diberikan oleh Nabi, orang yang tidur kailulah ini tidur sunnah ya. Tidur sunnah tapi bukan lama sangat. 1 jam saja. Kalau kita 1 jam cukup insya-Allah. 1 jam, 1 jam setengah tidur siang. Kalau orang tarim dia hanya 5 sampai 15 minit. Jadi tengok zuhur pukul 1, dia orang pukul 12.50 tu tidur. Kemudian bangun 10 minit. Dia orang mampu memang. Kita tak mampu 1 jam. 10 minit bukan tidur, pening lagi kepala. Mungkin 1 jam. Jadi tidur kailulah, kemudian tak banyak makan di waktu tidur. Kemudian berikutnya adalah tidur awal. Tidur awal. Tidur awal, jangan tidur akhir. Bebasan Asy'atiri mengingatkan bahwasanya kita ini bukan robot. Robot yang boleh di-set, bangun, tidur, stop, off, on off dia boleh diatur kan. Tapi kita ini manusia. Bila kita dah biasa tidur 12.30 kan, atau pukul 2, pukul 1 sebab ada sale dekat Shopee ke Lazada 11.11, 12.12, sebab ada benda macam tu, akhirnya dia tidur pukul 2. Lala sekali nak pukul 4-5 bangun susah lah. Memang susah. Bangun subuh jamaah pun alhamdulillah sudah. Jadi syaratnya kena bangun tidur awal. Tidur awal. Tidur awal insya-Allah bangun awal. Tapi ingat, kalau ketika dah bangun, ingat syaitan tadi. Syaitan bila kita dah bangun pasti dia cakap subuh lama lagi, tidur lagi, subuh lama lagi. Tunggu. Tengok jam, oh ya betul, masih pukul 3. Kita fikir lama kan. Akhirnya nak buat apa? Masak dulu. Lalu sekali tengok pukul 4, oh masih pukul 4, masak makan lagi. Terus layan 5.30. 5.30 dah tak boleh buat apa dah, solat saja. Baca Quran pun dapat berapa saja. Nak doa pun tak sempat doa. Allah pun pelik, ini makan je kerja mana. Manusia. Itu pasti sudah. Syaitan akan menangguh-nangguhkan kita. Mula-mula menidurkan kita. Kalau tak tidur, ditangguh-tangguhkan. Itu 3 ikatan tu pasti diikat setiap kita tidur. Kemudian dan disunahkan ya, dalam satu riwayat, bila orang bangun tidur ni, dia istinsar ni, kalau kita kan meludah.
Istinsak, tahu istinsak ya? Masukkan air dalam hidung kan. Lepas itu kan sunnah dikeluarkan, istinsar nama dia. Orang kalau bangun tidur sunnah istinsar, yakni hidung dia syaitan tu tidur dalam ni. Sebab ini bilik syaitan. Orang yang tak dibersihkan, insya Allah senang ngantuk dia. Syaitan tidur juga. Oleh kalau wudu istinsyak. Istinsyak kan kita lepas istinsyak kan sunat istinsar kan dikeluarkan. Seperti kita madmadah berkumur kan sebelum istinsyak kan berkumur, kemudian maju yakni disemburkan. Dikeluarkan. Jangan hidung punya itu juga. Itu tempat syaitan. Jadi syaitan itu ada bilik dalam badan kita, ada tandas dia, ini tanda dia. Telinga itu tanda dia. Kalau tak bangun subuh maknanya ada tanda. Baik, syarat yang batin ya, syarat tidak disunahkan selepas zuhur. Tapi kalau penat ya tidur juga. Saya pun kalau penat tidur juga lepas zuhur. Kalau kerja janganlah, office. Sebab kita digaji, ya. Kita digaji, itu tanggung jawab kita. Jangan kita makan gaji buta pula. Ini untuk orang-orang yang ada kemampuan. Oh saya tak boleh lah Ustaz, kecuali lepas zuhur. Ya tidur seperlunya. Tapi yang nak katakan qailulah itu adalah tidur selepas zuhur. Sebelum zuhur. Sebagian ulama mengatakan kalau dah syuruk, isyraq, dah duha, itu pun masuk qailulah katakan. Bahkan sebagian guru memang berkata macam tu. Jadi janji bukan selepas subuh kan. Kalau selepas subuh itu makruh lah. Itu memang makruh sampai isyraq. Nah, selepas isyraq ni matahari dah terbit terangkat satu gala ni, dia boleh tidur. Tapi masalahnya kalau kita tidur waktu duha, kan? Tidur di waktu duha itu ada kekurangan juga. Atas lagi lah, atas pukul 11, pukul 12 itu lagi eloknya. Walaupun sebagian guru mengatakan waktu duha pun waktu qailulah dikatakan. Melewatkan zuhur bukan qailulah ni bukan tidur sebelum solat zuhur, tapi tidur sebelum waktu zuhur. Kalau sebelum solat zuhur nantinya kita solat pukul 4 pula kan. Memang ada sabda Nabi macam ni. Afdalul qiyami qiyamu Dawud wa afdalus siyami siyamu Dawud. Paling afdalnya qiyam malam ya. Qiyam ni yakni bangkit dari tidur untuk ibadah. Qiyamnya Nabi Dawud. Dan paling afdalnya puasanya Nabi Dawud. Puasa Nabi Dawud tahu lah sehari puasa, sehari tak puasa. Okey, kalau qiyam Nabi tidur dulu, lepas tu bangun, kan? Bangun pukul 1:30 macam. Bangun 1 jam atau setengah jam sebelum subuh Nabi tidur balik. Nanti subuh bangun. Kalau kita boleh buat tak apa. Kalau tak boleh, jangan. Memang selalunya dekat-dekat subuh 1 jam, bukan 1 jam, setengah jam macam tu 40 minit tidur balik. Nanti Bilal datang waktu subuhnya. Dan tak berat. Sebab kenapa? Sebab sudah biasa. Nabi lain kekuatannya. Kita kalau nak tak berat, ya kena biasakan. Tapi susah. Baik, apa fadilahnya? Kenapa tidur kemudian bangun kemudian tidur balik? Fadilahnya itu supaya orang ni lebih boleh menjaga perasaannya. Tak bangga dengan amalnya. Sebab kalau kita dah tahajud kan malam kan bangun pukul 5 dan kita biasa solat jamaah di surau. Pergi surau tu sebelum azan. Muazzin belum sampai kita dah sampai dulu. Lala sekali syaitan mencucuk hati kita, tengok engkau nanti orang lain tahulah engkau ni solat tahajud. Benda macam tu akhirnya terlintas dalam perasaannya. Tapi kalau bangun tidur, keluarganya pun memikir ada ayah tidur je kerja padahal solat dia. Walaupun pada masanya kita kena cakap juga dengan anak lah, bagi tahulah. Sebab bukan kita nak tunjuk dia, tapi nak ajar dia untuk biasa solat malam tadi. Tadi ada yang tidur ni ada jenis-jenis sebetulnya. Tidur ada qailulah, ada faisulah, ada. Pernah saya kongsikan ni? Belum pernah nak kongsikan tentang tidur. Tahajud sampai tidur ni macam mana ni? Lari ke mana-mana ni. Tentang qailulah ni. Baik, tidur ni ada 5 jenis ya. Ini tentang tidur akhirnya kita ni.
Tapi tak apalah ini pun jarang dikongsikan sebenarnya bab tidur ni. Baik, yang pertama saya nak sebutkan kitabnya. Kitab Manzumatul Adab karya Syekh Muhammad bin Ahmad Asy-Syafarini. Banyak dalam kitab Tuhfatul Habib, Syarah Khotib pun ada, Imam Manawi pun ada, banyak lah ni. Diambil dari beberapa kitab ini kan. Okey, tidur ini ada lima jenis. Ada nama tidur Ailulah. Ailulah. Bukan ain mata. Ya, ain mata. Ailulah. Ailulah yakni ain. Ailulah ni apa? Ailulah ni tidur selepas fajar, selepas subuh. Selepas subuh ini hukumnya makruh kan? Dan mewariskan lupa. Mewariskan lupa selepas subuh. Kemudian ada ghailulah, ghailulah. Ini ghailulah ini adalah tidur di waktu duha. Wa huwa an-naum waktu duha. Waktu duha, yakni tidur waktu duha. Yurisul faqra, mewariskan kefakiran. Fakir. Fakir lebih teruk daripada miskin. Kan? Ini makruh juga kan? Bukan makruh sebetulnya. Waktu tersebut adalah dibagikan rezeki maka tidak tidur. Ibn Abbas pernah melihat seorang anaknya yang tidur selepas subuh. Maka Ibn Abbas berkata, bangunkanlah, apakah engkau tidur di rezeki yang dibagikan di dalamnya? Dari sebagian tabi'in bahawa sesungguhnya bumi menjerit kerana tidurnya orang alim selepas solat subuh. Bumi menjerit. Hal itu disebabkan waktu tersebut adalah waktu untuk mencari rezeki dan berjalan di dalamnya secara syarak dan adat kebiasaan menurut orang-orang yang berakal. Dalam hadis Nabi, ya Allah berkatilah umatku di waktu paginya. Allahumma barik barik li ummati fi bukuriha. Berkati pada umatku dalam waktu paginya. Tak dapat berkat lah, tak dapat doa Nabi itu sendiri. Baik, bahkan Sayyidina Umar mengatakan berhati-hatilah kalian tidur di waktu pagi kerana boleh menyebabkan banyaknya uap yang menutupi otak dan memutuskan pernikahan dan mengeringkan tabiat. Tabiat dia keras, suka emosi, naik baran macam tu. Tidur waktu pagi. Ini tambahan-tambahan lah ini. Ya memang ya, emosi waktu pagi ni tak ini. Kalau tidur pagi tu, kita senang nak marah. Nak emosi kepada anak, buat ni salah sikit. Sebab tidur. Tak elok. Jadi waktu duha apa tadi? Ghailulah. Kemudian yang ketiga, qailulah. Qaf. Ada ailulah, ada ghailulah, ada qailulah. Sekarang qaf, qai Q kan. Q lah. Qailulah yakni tidur di waktu tadi tu sebelum zuhur. Jadi di waktu duha, duha sampai bila duha? Duha sampai zuhur. Duha sampai zuhur. Tapi qailulah itu adalah sebelum zuhurnya, yakni sebentar sebelum zuhur. Walaupun itu waktu duha juga. Tapi perlu diingat ya, waktu duha kan dia memang panjang, tapi waktu tersebut ada waktu afdalnya. Ada waktu afdalnya kan. Jangan kita tinggalkan di waktu afdal pukul 10 suku, 10:30. Itu adalah waktu afdalnya duha. Jadi tak perlu tidur daripada di waktu ini dan sebelumnya lah. Dan sebelumnya. Selepasnya, kita dah solat duha di waktu afdal, kita qailulah. Walaupun sebagian guru juga cakap waktu duha tu qailulah juga. Tapi kalau terlalu pagi sangat, 7:30, pukul 8 dia dah tidur, ya yurisul fajr juga. Yurisul fajr. So, masih kategori pagi kan. Baik, kalau pukul 10 ni pagi lagi kan. 12 dah tengah hari, ya pukul 12 itulah kiranya.
Memang di sini qailulah itu istiwa. Istiwa kalau di sebagian tempat ya pukul 12. Qailulah maknanya waktu sebelum zuhur, 1 jam sebelum zuhur macam itulah. Pukul 12. Istiwa waktu haram salat sunnah. Qailulah ini mewariskan kekayaan, kaya. Yang keempat, kailulah. Tadi Q, sekarang K. Kailulah. Kaf ya ni. Kailulah. Kailulah wa num ba'dal asr, tidur selepas asar. Ini yurisul junun, mewariskan gila. Orang yang istiqamah tidur lepas asar, insya-Allah gila dia. Sama juga ya, tidur asar lebih bahayanya kalau orang tidur asar tu susah nak tidur malam. Kalau kita tidur asar, malam tu susah tidur. Akhirnya lambat tidur. Kalau dah lambat tidur, tak solat tahajud lah. Sebab lambat tidur. Lebih-lebih kalau dekat maghrib. Ya. Jadi yurisul asr. Ada orang tak percaya dengan pernyataan ini. Mana ada solat tidur je buat gila, tak percayalah. Dia pun tidur. Dia katakan 40 hari paling kurang. Tidur berterusan 40 hari lepas asar. Boleh try. Akhirnya dapat 40 hari tidur asar lepas asar. Lepas tu dia bangun isyak. Kan? Isyak dia dah pening dah buat apa. Sampai pukul 12 dia tak tidur. Pukul 12 mana aku tak gila pun. Dia tunggu kegilaan je. Dia tunggu kegilaan sampai pukul 12. 12 malam dia ketuk rumah jiran orang yang cakap dengan dia. Tok tengah malam dia ketuk rumah orang. Ini orang waras ke orang gila? Itu dah gila dia sudah. Mana aku tak gila. Aku tak gila. Dah gila dia. Dia tak sedar dia gila padahal dia gila. Pukul malam ketuk rumah orang, menjerit di perkampungan dia, di taman dia. Ya gila orang ni. Jadi jangan tidur lepas asar. Lagipun yurisul fagar juga sebetulnya. Kemudian failulah, Failulah itu tidur ba'dal maghrib. Failulah tidur selepas maghrib. Ini mewariskan fitnah. Bahkan yang petang selepas asar tu sebagian ulama mengatakan boleh menyebabkan binasa. Kan gila tadi kan? Juga binasa orang. Mungkin penyakit, suka penyakit. Yang fitnah ni maksudnya apa? Fitnah ini suka buat dosa nanti. Yang ni maghrib bangun. Kemudian dah terlintas dalam hatinya buat dosa. Mungkin dengan pandangannya. Tengok apa. Atau bahkan membawang lah. Wah ini orang macam ni. Buat dosa, suka buat fitnah. Fitnah kepada dirinya sendiri. Fitnah ni dosa maknanya. Bahkan di dalam kitab Hadza fin Naum fi ghairi waqtil asr wa subuh. Hal ini untuk tidur di selain waktu asar dan subuh. Adapun tidur di waktu asar dan subuh lebih besar bahayanya ya. Kerana tidak mungkin menjelaskan keburukan bagi akal dan jiwa. Termasuk di antaranya dapat melemahkan hal keadaan jiwa kita. Lemah jiwanya dengan hikmah-hikmah yang tertentu. Dan menyebabkan tidak percaya iman dengan hari kebangkitan dan dikumpulkan di mahsyar. Yani tak percaya perhimpunan di mahsyar, tak percaya hari akhirat. Ini kelemahan iman. Termasuk penyebabnya adalah suka tidur selepas subuh atau asar. Gila itu kan berkaitan dengan akal kan, dengan otak. Yang bahaya yang seperti ini. Yang bahaya yang seperti ini. Mana tak adalah menafikan semuanya. Ini jenis-jenis tidur ada 5. Ada ailulah, ada ghailulah, ada qailulah, ada kailulah, ada failulah. Yang sunnah satu sahaja. Yang sunnah satu sahaja, qailulah. Selepas isyak kenapa tak disebut? Selepas isyak memang waktunya tidur, tak perlu disebut sudah. Kan malam kan waktunya tidur dalam Al-Quran. Malam adalah waktunya tidur. Kita disuruh tidur. Baik. Kita sambung ni kan. Sambung sikit sajalah. Dikatakan kerana malam adalah waktu berdoaan bagi seorang hamba dan Tuhannya, maka di saat itu perbanyaklah permohonan, yakni berdoa dan istighfar.
Panggillah Tuhanmu dengan lisan yang hina dan terdesak, minta ampun betul-betul. Kan? Mohon maaf kepada Allah. Kalau boleh menangis, menangis. Dengan hati yang memastikan puncak ketidakmampuannya dan puncak kepatah hatiannya. Baik, hati-hatilah dari meninggalkan bangun malam. Bila dah solat malam terbiasa, istiqamah, jangan sekali tinggalkan. Makruh hukumnya nantinya. Tidaklah datang pada waktu menjelang subuh kecuali engkau sudah dalam keadaan terbangun dan berzikir kepada Allah SWT yang Maha Suci dan Maha Tinggi. Usahakan tidak terdengar azan subuh melainkan kita dah siap suci apa semua untuk mendengar seruan azan. Kerana apa? Kerana di saat itulah Allah SWT menyeru. Siapa yang nak doa kepada aku akan kabulkan. Siapa yang minta aku berikan, kan seperti itu kan. Siapa nak minta ampun aku maafkan. Jadi seruan tu datang kita pula tidur. Macam tak kisah. Maksudnya adab seorang murid sebetulnya bangun sebelum datangnya pengumuman. Kalau nak ada pengumuman kan, pasti dia bangun dulu sebelum ada pengumuman. Sebelum ada pengumuman, ada bagi-bahagi. Takkan orang berbagi pada orang tidur, tapi dia bangun dulu menyediakan dirinya untuk menerima pemberian tadi. Itu adab bagi seorang murid. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita semua istiqamah dalam solat tahajud, membaca Al-Quran dan sentiasa kita minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, insya-Allah untuk pagi hari ini cukup sampai ini saja yang kita kongsikan. Insya-Allah akan kita teruskan pada kesempatan akan datang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل قدر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأكل لا تعول ما نقضى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقضي أن ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل منون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم الحمد لله رب العالمين.